Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Syahmi, khabar sihat? Cuba maklum dalam grup, kita dah nak mula dah insya-Allah. Allah, kita baca sikit mana yang boleh. Alhamdulillah. Tunggu seminit lagi insya-Allah. Kemudian kita mula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad dalalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita menyambung muzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurrumiyah. Telah kita sampai pada bab awamil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Kita dah selesai bincang kana wa akhawatuha, juga selesai bincang inna wa akhawatuha. Hari ini kita masuk dhanna wa akhawatuha. Kita baca matan. Faslun wa amma dhanna wa akhawatuha fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabari. Fasal yang baru yang membincangkan nau' yang ketiga daripada an-nawasikh, iaitu dhanna wa akhawatuha. Jadi Syekh sebut, dan adapun dhanna wa akhawatuha, maka ianya masuk selepas sempurna mengambil fa'il. Dhanna wa akhawatuha, selepas dhanna tu dapat fa'il dia, tak, maka dia masuk pada apa? Alal mubtada'i wal khabari, masuk pada mubtada' dan juga khabar. Contoh asal jumlah ialah Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Dhanna masuk pada mubtada' dan khabar ini, dan akan menyebabkan mubtada' menjadi maf'ul pertama, khabar menjadi maf'ul kedua. Bila dhanna masuk pada kedua ni, selepas dhanna itu mendapat fa'il, kita sebut dhanna, dhanantu, tu fa'il, dhananta, ataupun dhanna salahun zaidan qa'iman. Jadi selepas dhanna tu mendapat fa'il, dia masuk pada mubtada' dan khabar dan menukar mubtada' menjadi maf'ul pertama, khabar menjadi maf'ul kedua. Boleh? Apa function dhanna wa akhawatuha ni? Functionnya ialah macam ni. Saya sebut Zaidun qa'imun.
Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Nisbah qiyam, nisbah berdiri kepada Zaid itu, dalam perkataan saya Zaidun qa'imun, adakah secara yakin? Kita tak tahu. Kita tak tahu adakah secara yakin memang Zaid itu berdiri ataupun sekadar zon, berak sangka kita Zaid itu berdiri. Daripada lafaz Zaidun qa'imun, kita tak tahu adakah betul-betul Zaid ni berdiri secara yakin ataupun zon, sangkaan saja dia berdiri. Boleh? Okay, bila kita sebut zonan tu, maka ketika itu zonan tu Zaidan qa'iman, kita secara yakin bila kita sebut zonan tu Zaidan qa'iman, maka nisbah tu menjadi nisbah yang zon, mana aku sangka. Jelas. Tadi boleh jadi yakin, boleh jadi zon. Sekarang ni jelas. Aku zon, aku sangka Zaid berdiri. Tak. Ataupun kalau kita sebut zon itu dengan makna yakin, maka bila kita sebut zonan tu Zaidan qa'iman, ketika tu kita yakin Zaid tu memang berdiri. Sebab zonan ni kadang-kadang datang dengan makna zon, makna sangkaan yang berat. Kadang-kadang zona datang dengan makna alima, yakin, tayaqantu. Tak. Tu. Jadi asalnya Zaidun qa'imun yahtamil, boleh jadi betul-betul berdiri, boleh jadi yakin berdiri. Tak. Tapi bila kita sebut zonan tu Zaidan qa'imun, zonan tu kita niat dengan makna yakin, maka ketika tu yakin Zaid berdiri. Ataupun kita sebut zonan tu Zaidan qa'imun, kita i'tiqad zonna dengan makna apa tu? Zon. Jadi ketika itu kita zon Zaid tu berdiri. Boleh? Jadi baca fatansibuhuma ala annahuma. Fatansibuhuma, man dhanna wa akhwatu, akan memansubkan mubtada dan khabar ala annahuma, atas nama kedua-duanya mubtada dan khabar itu sebagai maf'ulani laha. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua bagi dhanna, Wahia naw'an, saya sebut dhanna wa akhawatuha ni ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama af'alul qulub. Perbuatan-perbuatan yang berkait dengan hati, yang terkeluar ataupun yasdur minal qulub. Contoh macam dhanna, kita zon itu sangkaan tu keluar daripada hati. Kita yakin, i'tiqad, yakin itu daripada hati. Betul tak? Itu perbuatan hati. Kalau melihat, perbuatan mata, memukul, perbuatan tangan, sepak, perbuatan kaki. Tapi kalau dhanna, sangka ataupun tayaqantu, aku yakin, itu perbuatan hati. Jadi itu masuk af'alu al-qulub. Boleh? Dalam syarah Al-Fawaqih Al-Janiyah tu disebut, tidak semua af'alul qulub ini memansubkan dua maf'ul bihi. Tak. Malah af'alul qulub ini ada tiga bahagian. Yang pertama, dia itu tidak boleh pergi kepada maf'ul dengan sendiri, malah mesti dengan bantuan huruf jar. Contoh tafakkara, fakkara, dua tu, fakkara ataupun tafakkara, berfikir. Fakkara Zaidun fi khalqillah, telah berfikir oleh Zaid akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakkara, tafakkara, nak pergi kepada khalqillah tu dengan fi, dengan huruf jar. Dan nak pergi kepada maf'ul bihi itu dengan huruf jar. Tak, dalam i'rab tak sebutlah khalqillah tu maf'ul bihi, tapi sudut makna dia tu maf'ul bihi lah, sebab dia tu yang difikirkan oleh si Zaid ni. Itu yang pertama. Yang kedua, af'alul qulub yang memansubkan satu maf'ul bihi sahaja. Contoh arafa dengan fahima. Faham ni hati, af'alul qulub. Tak? Arafa, tahu pun dengan hati. Boleh? Jadi fahim tu al-mas'alata, aku faham akan masalah. Jadi al-mas'alata tu maf'ul bihi dia. Satu maf'ul sahaja, tak perlu kepada dua maf'ul. Yang ketiga,
af'al qulub yang pergi kepada dua maf'ul bihi lah, yang kita nak bincang ni lah. Boleh. Contohnya dhanantu Zaidan qa'iman, aku sangka Zaid berdiri. Jadi Zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Jadi kesimpulannya af'al qulub ada yang jenis apa? Pergi kepada maf'ul bihi tapi dengan perantaraan huruf jar. Fakkara, tafakkara. Yang kedua af'al qulub ialah yang apa? Pergi kepada satu maf'ul sahaja. Araftu mas'alatan, aku tahu satu masalah. Fahimtu ad-darsa, aku faham pelajaran hari ni, contoh. Tak. Lepas tu yang ketiga yang kita nak bincang ni ialah dhanna wa akhawatuha ni. Maknanya apa? Apa nama? Pergi kepada dua maf'ul. Dhanantu Zaidan qa'iman. Zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Okey. Kita baca. Wa hiya dhanantu. Makna tu kita akan datang kemudian, kita baca dulu. Sebab maknanya ada perincian lah. Wa hiya maknanya dhanna wa akhawatuha tu ialah dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu. Baca. Wa alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa jahautu wa adadtu wa hab gitu. Dia hab wa wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'allam. Mati wa ta'allam dengan makna bermakna i'lam. Ta'allam tu dengan makna i'lam. Nahwu ni kita masuk contoh dan kita bagi makna bagi setiap kalimah tu. Boleh? Jadi contoh yang dia bagi ni satu-satu ikut turutan. Dhanantu dulu, lepas tu hasibtu, lepas tu khiltu, ikut turutan yang disebut tadi. Jadi contoh tu pun dah akan ikut urutan. Yang pertama apa? Dhanantu. Yang pertama ialah dhanantu Zaidan qa'iman. Zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Boleh? Zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul kedua. Dan yang ghalib kebiasaannya dhanna ni memberi makna rujahanul wuqu'. Maknanya sangkaan yang berat, 90%, 80%. Bila kita sebut dhanantu Zaidan qa'iman, makna aku sangka dengan sangkaan yang kuat 80%, 90% Zaid ni berdiri. Itu yang ghalib. Tapi kadang-kadang dhanna tu datang dengan makna yakin. Boleh juga. Jadi kalau kita yakin Zaid berdiri, kita pun sebut dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi dhanna tu dengan makna al-yaqin. Makna aku yakin atau tayaqantu. Boleh? Dalam bawah tu dia bagi ayat Quran. Yang kedua, wa qauli syairi, contoh yang kedua, hasibtu pula. Hasibtu. At-tuqa wal juda khaira tijaratin. Hasibtu. Hasibtu juga macam dhanna lah. Ghalibnya memberi makna sangkaan yang kuat. Tapi kadang-kadang datang juga dengan makna yakin. Boleh. Contoh, kalau kita nak sebut dengan makna dhan kan, kita sebut hasibtu Zaidan aliman. Aku sangka dengan sangkaan yang kuat Zaid ni alim. Contoh yang disebut dalam matan itu tu contoh bagi apa? Contoh bagi yakin. Hasibtu dengan makna al-yakin. Hasibtu, aku yakin. At-tuqa, taqwa. Buat benda baik, tinggal benda jahat. Aku yakin taqwa dan jud, pemurah itu khairat tijaratin, sebaik-baik bisnes, sebaik-baik perniagaan. Jadi at-tuqa itu maf'ul pertama. Wal juda, al-juda tu ataf kepada at-tuqa. At-tuqa mansub, al-juda pun mansub. Khaira itu maf'ul kedua bagi hasibtu. Boleh? Aku sangka atau aku yakin at-tuqa, taqwa dan juga pemurah itu sebaik-baik bisnes. Kemudian wakhiltu. Wakhiltu
sama juga khiltu ni. Sama juga macam dhanna, mana kebanyakannya digunakan untuk rujhanul wuqu', dengan makna sangkaan kuat, tapi kadang-kadang datang juga dengan makna yakin. Boleh? Contoh ayat ada bagi apa tu? Khiltu amran syakhisan. Khiltu amran syakhisan. Mana contoh dia? Jadi aku yakin kat situ. Masuk khiltu tu aku yakin. Ataupun boleh juga aku sangka dengan sangkaan yang kuat lah, sebab dia macam dhanna. Kemudian wa qawluhu mana? Wa qawlihi ta'ala fa in alim wa qawlihi ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini tadi tu ra'aitu tu, ra'a kalau datang dengan mana melihat guna mata ni, maka dia perlu ataupun dia pergi kepada satu maf'ul dia. Ra'a Zaidun amran, telah melihat oleh Zaidun akan amran. Tak. Tapi kalau ra'a tu dengan makna yakin ataupun dengan makna dhan, boleh. Ketika itu dia pergi kepada dua maf'ul, dia jadi af'alul qulub. Cuma ra'a ni dia tak seperti makna dhanna. Ra'a ni ghalib kebiasaannya untuk yakin. Dhanna ghalib untuk dhan, sangkaan kuat. Tak. Kalau ra'a ghalib kebiasaan, makna ra'a ialah untuk yakin. Kadang-kadang datang juga ra'a dengan makna sangkaan kuat. Gitulah dalam syarah tu ada belaka. Semua ni daripada poket ulama belaka lah. Macam saya sebut lah, bukan poket saya. Kita tak ada model apa. Kita baca balik je. Faham dan terangkan balik tu. Okey, jadi disebut innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu. Yarawnahu yang pertama dalam syarah disebut untuk rujahan. Sesungguhnya mereka bersangka dengan sangkaan yang kuat, sesungguhnya dia jauh. Tu kena tengok tu, tu kembali kepada apa tu tafsir. Kena tengok balik. Ala kulli hal yarawnahu ba'idan. Hu tu maf'ul pertama bagi yarawna. Maf'ul pertama bagi yarawna. Hum yarawna. Ba'idan itu maf'ul kedua bagi yarawna. Wa narahu qariba. Dan kami melihat ianya dekat. Jadi mereka lihat benda tu jauh. Kami melihat benda tu ianya dekat. Wa narahu. Narahu itu dengan mana al-yakin, dan kami yakin. Jadi kat sini ayat Quran yarawna itu makna dhan dengan sangkaan yang kuat. Wa narahu itu kami yakin. Jadi datang dengan dua makna sebelah-sebelah je. Nak tahu makna tu tengok tafsir pula lah. Saya bukan cerita tafsir ni, syarah nahwu. Kalau nak tu tafsir ni panjang, kena rujuk ni. Nak cerita balik kisah apa semua tu. Jadi kita baca dulu, tak ada masalah. Kita nak dapatkan kaedah dulu. Okey. Bila kita faham ni, bila kita baca kita tafsir di syarah tentang nahwu tu, kita faham lah. Makna ni datang dengan makna yakin, datang dengan makna tu. Khair insya-Allah. Terus wa qauli ta'ala, contoh yang lain. Jadi tadi contoh ra'a itu. Wa qauli ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin. Ni contoh bagi alimtu. Fa in alimtu. Fa in alimtumuhunna mu'minatin. Alimtu datang dengan makna apa? Kebanyakannya datang dengan makna yakin. Jangan-jangan datang dengan makna sangkaanku kuat. Boleh? Ayat Quran tu contoh bagi dhan, contoh bagi sangkaan kuat. Fa in alimtumuhunna mu'minatin. Tu fa in alimtum tu fa in alimtum. Fa in alimtum hunna, tapi dibanyakan jadi fa in alimtumuhun. Jadi kalau kamu sangka dengan sangkaan yang kuat, tak akan mereka wanita yang ramai itu mukminatin,
mereka tu sebagai apa? Orang-orang yang beriman. Jadi hunna tu maf'ul pertama, mukminat itu maf'ul kedua. Jadi alimtum kat sini dengan mana dhan, dengan dhan yang kuat, rujhanul wuqu'. Kalau contoh yakin pula fa'lam annahu la ilaha illallah dalam syarah. Qaul syair ni contoh bagi za'ama. Za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin, dan dia perempuan menyangka akan daku seorang syekh. Mana? Sekejap Za'amat ni syaikhan, dan dia seorang wanita. Za'amat perempuan lah, hiya tu fa'il. Dan dia seorang wanita menyangka aku telah tua, walastu bi syaikhin, sedangkan aku masih belum tua. Innama syaikhu, dan sesungguhnya asy-syaikh orang tua itu ialah man yadibu dabiba, orang yang merangkak-rangkak. Aku ni tak tua lagi, aku tak mengangkat lagi. Tak, walaupun dah berjanggut. Jadi za'amat ni tu maf'ul pertama, syaikhan tu maf'ul kedua. Fa'ilnya ialah hiya. Za'amat, darabat, qatalat. Hiya. Okey, selesai kat situ. Za'ama ni dia hanya memberi makna dhan, rujhanul wuqu', sangkaan yang kuat. Itu je. Jadi dia seorang wanita sangka dengan sangkaan yang kuat, aku ni syaikh tua, sedangkan aku bukan tua. Walastu bi syaikhin. Innama syaikhu, adapun sesungguhnya orang tua tu mayatibu dabiba, orang yang merangkak-rangkak. Tuanya aku tak tua lagi. Boleh tak? Jadi itu makna za'ama, sangka dengan sangkaan yang kuat. Wa qauli ta'ala, contoh lain, wa ja'alul mala'a, contoh bagi ja'ala. Ja'altu wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Ja'ala maknanya apa? Macam za'ama tadi. Itu memberi makna rujhanul wuqu', memberi makna apa? Tufidu fil khabari ar-rujhana, mana sangka dan sangkaan yang kuat lah. Wa ja'alul malaikata, dan mereka beriktiqad dengan iktiqad yang dhan, dengan sangkaan yang kuat, al-malaikata al-malaikata atau maf'ul pertama, alladzina hum ibadur rahman, yang mana malaikat tu sifatnya ialah hamba Allah Ta'ala, inatha, sebagai wanita. Ni pokok kafir dah ni. Tak. Jadi ja'alu tu maksud dia percaya dengan sangkaan yang kuat. Malaikat tu maf'ul pertama, mereka percaya malaikat. Percaya apa tentang malaikat? Inatha, perempuan. Sifat malaikat apa dia? Alladzina hum ibadur rahman, yang mana mereka tu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seterusnya, contohnya hajautu. Ia juga makna dengan sama dengan za'ama lah, memberi makna rujhanul wuqu', tidak memberi makna yakin. Jadi syair, wa qawli syair qad kuntu ahju aba amrin akha thiqatin, sesungguhnya aku aku sangka dengan sangkaan yang kuat aba amrin, ayah kepada Amr itu, akha thiqatin, seorang yang thiqah, seorang yang thiqah. Jadi ahju maf'ul pertama aba, mansub dengan alif, dia asma'u sittah. Akha juga maf'ul kedua, mansub dengan alif sebab dia asma'u sittah. Wa qawli syairi wa qawli al-akhar, tu contoh yang lain. Contoh yang lain apa dia? Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Tak habis sini dalam, saya tak tahu lah yang ada pada sahabat-sahabat.
syair tu satu perenggan saja ataupun dia dua bait. Dalam kitab saya ni satu bait. Dalam cetakan Qawaqid Durriyah ni 2 bait. Hak mana betul wallahu a'lam. Ala kuliah dalam yang satu bait tu dalam syarah tu dia tambah lah yang bait kedua tu. Ala kulli hal kita tengok pada syahid dia je lah. Kita tengok pada syahid dia. Qaulil akhar, contoh bagi apa dia? Contoh bagi sekarang ni contoh bagi adat tu. Adat tu ni kadang-kadang dengan makna mengira 1 2 tu pergi pada satu maf'ul dia adatul mal, aku kira harta. Tapi kalau adat tu dengan makna fi'lul qulub, fi'lul qalbi, tak dengan makna sangka, tak dengan sangkaan yang kuat, ketika itu dia pergi kepada 2 maf'ul lah. Jadi dalam syair ni sebut fala ta'dudil maula, la tu la nahiyah. Dan maka janganlah kamu bersangka al-maula. Maula ni orang baik, pembela kita, tak, kawan kita, sahabat kita yang sebenar, yang sejati. Syarikaka fil ghina, jangan kamu sangka al-maula, sahabat yang baik itu ialah syarikaka, orang yang bersahabat dengan kamu, orang yang berkongsi dengan kamu, orang yang rapat dengan kamu fil ghina, bila kamu senang. Tak, kalau dalam syarah disebut wa innamal maula walakinnamal maula, akan tetapi al-maula itu orang yang baik itu syarikuka fil udmi, ialah orang yang meneman kamu bila kamu tak ada apa-apa. Masa kita miskin tu dia mari depek dekat kita, bantu kita. Itulah kawan sejatinya. Bukan waktu kita kaya dia mari. Tu. Jadi al-maula maf'ul pertama, syarikaka maf'ul kedua. Jangan kamu mengira, jangan kamu sangka dengan sangkaan yang kuat. Okey. Satu baik saja dekat air. Yang dekat air ni pun dekat air juga saya guna ni. Yang apa nama? Yang Qawaqid ni dekat air juga. Beli kat Mesir tu. Tapi kita tak boleh semua beli kat Mesir. Boleh? Berapa dah jam? 9:30. Wa qawli fahabni imra'an halika. Ni contoh bagi hab itu je. Hab. Apa makna hab? Samalah. Dia akan jadi makna sama je. Apa makna dia? Macam za'ama tadilah, makna jangan sangka. Boleh? Dia tak datang dengan makna yakin. Fahabni, maka sangkalah kamu akan daku. Maka sangkalah kamu wahai seorang lelaki akan daku. Ataupun kita sebut gini, fahabni, maka sangkalah kamu wahai seorang lelaki dengan sangkaan yang kuat akan daku imra'an halikan. Apa dia? Pemuda yang binasa. Jadi ni tu yaul mutakallim tu maf'ul pertama bagi hab, imra'an tu maf'ul yang kedua bagi hab. Halika tu sifat bagi imra'an. Tak. Tu dia. Boleh. Okey. Wa qawlihi ta'ala, ni bagi contoh ni, contoh-contoh yang nak menunjukkan fa'al tu fa'al qalbi, lepas tu bagi kepada 2 maf'ul. Dengan mana tadilah yang saya sebut ada yang kadang-kadang dengan makna dhan, kadang-kadang dengan makna yakin. Ada yang datang dengan makna yakin sahaja, ada datang dengan makna dhan sahaja kan. Wa qawlihi ta'ala tajiduhu 'indallahi huwa khaira. Tajidu maknanya apa? Yakin sahaja. Yakin sahaja. Jadi tajiduhu, kamu semua, antum dapati dia di sisi Allah lebih dalam keadaan baik, khaira. Jadi kat sini tajiduhu, hu tu maf'ul pertama, khairan tu maf'ul kedua. Tajiduhu khairan gitu asal dia. Tajiduhu khairan, hu maf'ul pertama, khairan maf'ul kedua. Ataupun kita sebut wajadtu as-sidqa munjian. Aku yakin as-sidq, berkata benar itu, munjian, penyelamat, menyelamatkan. Terus
Kemudian contoh lain, wa qauli ta'ala innam alfau. Ni contoh bagi alfa. Alfa itu tadi kan. Alfau. Sesungguhnya mereka alfau. Apa makna alfau? Yakin juga. Ada macam wajada. Sesungguhnya mereka yakin aba'ahum dhalin. Sesungguhnya mereka yakin ayah-ayah mereka tu sesat. Jadi aba'a tu maf'ul pertama, dhalin tu maf'ul kedua. Wa qaulika daraitu. Ni satu bagi daraitu. Daraitu juga dengan mana yakin. Daraitu Zaidan qa'iman, aku yakin Zaid berdiri. Qauli syair ta'allam. Ta'allam mati. Yang macam ta'allam dengan mana i'lam. Apa makna dia? Maknanya samalah, iaitu yakin. Jadi ta'allam, yakinlah kamu di fa'il amar. Yakinlah kamu syifa'an nafsi qahra aduwiha. Yakinlah kamu, apa makna ni? Yakinlah kamu, apa makna dia? Syifa'an nafs, ubat kepada jiwa, qahra aduwiha, ialah mengalahkan musuhnya jiwa, musuhnya nafsu gitu. Ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha. Tengok sikit makna dia mana. Mana Allah ta'allam syifa' makna ilam syifa'an nafs qahrul adu wa dhalika bi an tubaligh fil khadi'ah. Jadi maksud dia i'lam syifa'an nafsi qahru, i'lam syifa'an nafsi qahrul adu wa dhalika bi an tubaligh fil khadi'ati wal ihtiyali fi daf'ihi bil mumkin. Maknanya ketahuilah olehmu, ta'allam syifa'an nafs, ubat penawar bagi diri ialah mengalahkan musuh. Tu macam mana nak mengalahkan musuh? Dengan sekira-kira kita bersungguh-sungguh buat perancangan lah, buat helah dan sebagainya, sekadar mampu untuk mengalahkan dia. Jadi ta'alam syifa'an nafs, ketahuilah ataupun yakinlah ubat kepada jiwa itu, nafs itu ialah qahra aduwiha, tu maf'ul kedua, iaitu mengalahkan musuhnya. Wa in kanat dhanna bima, selesai kat situ boleh. Tu semua tu af'alul qulub. Baca lagi. Wa idza kanat dhanna bima'na ittahama. Kalau dhanna tu datang dengan makna ittahama. Jadi dhanna ni kita sebut tadi af'alul qulub. Bila af'alul qulub sama ada maknanya dhan, sangka yang kuat ataupun yakin. Dia pergi pada dua maf'ul. Tapi kalau dhanna tu datang dengan makna apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Datang dengan makna ittahama, menuduh, dia menuduh. Ittiham, tuhmah. Wa ra'a bermakna absara, dan ra'a datang dengan makna melihat dengan mata. Wa alima bermakna arafa, alima, alim tu tadi tu datang dengan makna arafa, mengetahui. Lam tata'adda, maka ianya tidak pergi, tidak tata'adda illa ila maf'ulin wahid, dia tidak pergi kecuali ke atas satu maf'ul. Nahwu contohnya zanantu Zaidan, aku zon akan Zaid. Apa makna aku zon akan Zaid? Bermakna ittahamtu, aku menuduh dia. Jadi aku tuduh Zaid. Zanantu Zaidan. Jadi zanan dengan makna ittahama, ittahamtu Zaidan. Ketika itu satu je maf'ul, iaitu Zaidan. Boleh? Wa ra'aitu Zaidan. Bukan aku sangka Zaid, aku yakin Zaid ni, tak. Ra'aitu dengan makna aku, bermakna absartuhu, aku melihat dengan mata kepala aku. Jadi perlu ada satu maf'ul je, Zaidan tu, satu maf'ul. Wa alimtul mas'alah dengan mana bermakna araftuha, aku tahu masalah, satu masalah. Jadi pergi kepada satu maf'ul. Boloklah. Suruh berhenti tu. Baca sikit YouTube nanti tak lagi. Tak, apa ni, ilgha ta'liq apa benda bagai ni. Apa ni pula sekali lagi. Baca sikit-sikit yang penting berterusan tak? Boleh tak baca sikit-sikit yang betul berterusan? Sekarang ni majlis berapa dah? 19. Tak lebih 40 habis lah kita kan. Lepas ni masuk orang subat dah. Susah juga kita ni mulai. Kalau Syekh Fauzi dia kata kita ni jambatan dah untuk pergi ke
Alfiyah. Di Jambatan Alfiyah ni Syarah Khatrun Nada, Syarah Syudhuril Zahab, juga kitab ni. Kitab apa ni? Mutammimatu Al-Ajrumiyah. Walaupun Khatrun Nada dan Syudhuril Zahab tu lebih bermanfaat untuk sampai ke Alfiyah Ibn Malik, tapi kitab ni juga diletak sebagai jambatan juga. Tu kan. Tak apa, kita baca slow-slow je. Itu kan nak gimana? Nak rehat-rehat jugalah hati. An-Naw' Tsani. Okey, jadi kita sebut tadi dhanna wa akhwatuha ni ada dua jenis. Tak, yang pertama af'alul qulub. Yang kedua betul dah. Tengok balik. Betul lah. Dhanna wa akhwatuha ni ada dua. Yang pertama af'alul qulub, yang kedua af'alu at-tasyir. Jadi an-naw' tsani daripada fa'al yang memasukkan mubtada dan juga khabar atas nama maf'ul pertama, maf'ul kedua ni ialah af'alut tasyir. Apa makna af'alut tasyir? Fa'al yang menunjukkan ke atas perubahan sesuatu daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain. Itu af'alut tasyir. Nahwu contohnya ja'ala. Tadi pun ada ja'ala juga tak? Wa ja'alu tadi. Al-malaikata allazina hum ibadur rahman inatha. Jadi ja'ala ni boleh jadi dia tu duduk di bawah af'alul tasyir, boleh jadi juga dia tu duduk di bawah af'alul qulub, tapi dengan makna yang berbeza lah. Ja'ala wa radda. Wa radda. Semua ni maksudnya mengubah, berubah gitu, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian wattakhadha wa sayyara wa wahaba. Tadi hab ni wa wahaba. Kemudian Syekh bagi contoh. Ni banyak lagi sebenarnya af'alut tasyir ni. Sebab tu disebut dalam matan tu an-naw' tsani af'alut tasyir nahwu, contoh. Mana tak semua lah aku sebut ni contoh je. 4, 5 ni, 5 ni contoh. Tak semua. Tu. Okey, lepas tu dia bagi contoh ikut turutan juga. Pertama, qala Allah Ta'ala faj'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan, ja'alna tu dengan makna jadikan. Dalam masa sama dia menunjukkan makna perubahan sesuatu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan dia. Dia itu amalan rasanya. Haba'an manthura. Haba'an manthura. Dah adik. Haba ni mana abu. Mana apa? Abu. Boleh? Jadi kami jadikannya. Nya itu amalan. Haba tu ialah debu kan. Manthura tu sifat bagi haba. Jadi maf'ul pertama hu, maf'ul kedua ialah haba. Boleh? Okey, terus. Itu contoh bagi ja'ala. Yang kedua, wa qala ta'ala law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Law yaruddunakum juga maksudnya menjadikan. Ya? Kalau yaruddunakum, kalau mereka menjadikan kamu selepas daripada keimanan kamu sebagai kufar, sebagai orang yang kafir. Jadi kum tu, kaf tu lah, itu alamatul jam'i, kaf tu, ku tu. Itu maf'ul pertama bagi yaruddun, kufaran itu maf'ul kedua. Kalau nak mudah kita sebut law yaruddunakum kufara. Kum maf'ul pertama, kufara maf'ul kedua. Dengan makna menjadikanlah. Jadi ada perubahan lah kat situ. Kawan ni asal beriman jadi kufur, kan berubah tu. Kalau tadi pula asalnya amalan tu comel, kemudian berubah menjadi apa? Haba, jadi debu. Jadi perubahan daripada satu hal kepada hal yang lain. Wa qala ta'ala, contoh bagi ittakhadha, wa qala ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah telah mengambil, menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih, teman.
Tak, jadi asalnya bukan, kemudian berubah menjadi temam, menjadi khalil. Okey, jadi kat sini Allah fa'il, Ibrahim maf'ul pertama mansub dengan fathah, khalilan juga maf'ul mansub dengan fathah, maf'ul kedua. Contoh lain apa dia? Sayyara. Betul? Sayyara ni jelaslah memberi makna perubahan tu. Sayyara tu sayyartu tina khazafan, telah aku mengubah, menukarkan tin ni tanah liat menjadi khazaf. Khazaf ni apa? Pasu lah. Jadi tanah liat tu kan di cara kita bentuk tanah liat tu akhirnya jadi pasu comel cantik. Jadi telah mengubah daripada tanah liat yang tak comel jadi pasu yang berharga dengan harga yang mahal. Kemudian waqalu, mana waqalu, mereka berkata dalam doa, wahabani Allahu fida'ak. Wahabani Allahu fida'ak juga makna sayyarani. Wahai Allah, jadikanlah aku ni fida'ak. Fida'ak ni apa? Benteng kepada kamu lah. Jadi maksud dekat sini apa? Seseorang tu berdoa, wahabani, Allah tu fa'il, wahai Allah Ta'ala, jadikan aku, ni tu maf'ul pertama, fida'ak, sebagai pembenteng bagi dirimu. Ini maksud dia apa? Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni pejuang agama lah, yang mempertahankan agama bila dicela, dihina. Kita ni menjadi pejuang, benteng. Tu maksud dia lah. Jadi ni tu maf'ul pertama, ya tu lah. Lepas tu fida'ak tu maf'ul kedua, Allah tu fa'il. Ni doa-doa. Boleh? Wa'alam, berhenti tak? Anna li af'ali hadzal bab salasati ahkam. Berhenti ni, dia pusing banyak ni. Kita berhenti dulu lah, baca sikit pula. Yang betul-betul. Boleh? Allah, saya baca tadi sampai habis orang kaji, tapi rasa macam tak larat. Saya pun tak larat ni. InsyaAllah kita baca sekali lagi, habis lah bab dhanna ni, lama dhanna. Kemudian kita masuk mansubatul asma'. Tengok keadaan esok pagi ke boleh? Esok pagi kita baca sempurnakan. Lepas tu kita mansubatul asma' tu insyaAllah lah. Kita ambil satu bab, dua bab sekali baca. Supaya kita boleh habis dalam tempoh yang tak terlalu lama lah. 35 ke 30 ke selesai insyaAllah. Paling lama pun 45 habis lah, 40 majlis. Tapi rasa 35 habis lah. Boleh insyaAllah. Barakallahu fikum. Kita bertemu bagi esok lah. Kita baca nahwu bagi esok. Amanah esok kalau tak ada aral, kita baca fiqah. Ada sebarang soalan tak? Esok kita baca nahwu lagi pagi kita habiskan bab ni. Boleh tak pagi esok kita baca nahwu sikit, kita habiskan bab dhanna ni. Al-imal, al-ilgha, at-ta'liq. Tak bincang tiga tu. Tiga lat tapi bila syarah tu jadi panjang sikit lah, nak jadi faham tu. Biasa nahwu ni gitulah, ilmu yang jadi keadaan ni memang gitu. Tapi semua gitu sebenarnya ilmu ni, sikit-sikit, tak ada masalah. Khair, InsyaAllah kita berjumpa pagi esok dalam 7.30 ke pukul 7. Saya maklum balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum.